Archimedes. Yes, kalau semalam kita dah belajar tentang prinsip Pascal, so hari ini kita akan sambung dengan prinsip Archimedes. Archimedes. Okay. So apa yang dikatakan tentang Archimedes ni, kalau awak tengoklah gambar-gambar ni, awak rasa dia pasal apa ni Archimedes ni? Ketumpatan. Ketumpatan. Terapung. Dia lebih kepada Archimedes ni cerita tentang keapungan. Okey, kalau Pascal lebih kepada tekanan yang dipindahkan secara seragam, tapi Archimedes dia lebih kepada keapungan. Okey, so tengok kat sini daya apungan dikatakan gambar foto 2.7 menunjukkan dua ketul plastosin P dan Q yang mempunyai jisim sama. Apabila kedua-dua plastosin dimasukkan ke dalam bekas berisi air, plastosin P akan tenggelam manakala plastosin Q akan terapung di permukaan air. Okey, bagaimanakah situasi ini boleh berlaku? Tengok plastosin ni jisim dia sama. Tapi apa yang membuatkan dia berbeza? Kenapa satu boleh terapung, satu tenggelam? Bentuk dia. Yes, bentuk dia. Awak tengok plastosin Q ni bentuknya seolah-olah macam kapal. Okey, plastosin P ni lebih kepada macam bongkah. Okey, nanti kita tengok kenapa dia boleh jadi begini. Okey. So, kat sini kita tengok aktiviti 2.9 membincangkan daya apungan bagi objek yang terendam di dalam cecair. Okey, so yang ni kita tak boleh nak buat lah. So, saya baca je lah untuk awak kan. Okey. Dia kata kat sini teliti rajah 2.27 menunjukkan sebuah silinder yang terendam di dalam satu cecair. So, kat sini saya ada satu bekas yang berisi cecair. Kat sini saya ada satu silinder yang kita rendamkan. Okey, bandingkan kedalaman permukaan atas silinder dengan kedalaman permukaan bawah silinder. Syaril, bandingkan kedalaman Syaril. H1 dengan H2, awak nak cakap apa? H1 H2. H2. Okey, pandai. H1 lebih kecil daripada H2. Okey, seterusnya bandingkan tekanan cecair di permukaan atas silinder dengan tekanan cecair di permukaan bawah silinder. Khairul? Kita pakai P1, P2 juga. Refer kepada H1 dan H2. Maksudnya satu ni untuk permukaan, dua ni untuk permukaan bawah. Satu untuk atas, dua untuk bawah. So Khairul, bandingkan tekanan cecair di permukaan atas dengan permukaan bawah. Sama ya. Sama? Awak rasa sama tak? Kita dah belajar tentang tekanan cecair. Tekanan dalam cecair kita dah belajar. Tekanan di bawah lebih tinggi daripada tekanan di atas. Okey, so maksudnya P1 lebih kecil daripada P2. Betul? Betul. Okey, seterusnya bandingkan magnitud daya di permukaan atas silinder dengan magnitud daya di permukaan bawah silinder yang disebabkan oleh tekanan cecair. Okey, bandingkan magnitud daya. Okey, sebenarnya kalau awak tengok, ada apa daya yang bertindak sebenarnya bila objek ni terendam dalam air? Tekanan cecair. Saya tanya daya. Daya. Tekanan. Okey, saya nak tanyalah, daya ke bawah sentiasa apa? Graviti. Sejak bila daya ke bawah daya graviti? Beban. Daya beban. Berat. Daya berat ke bawah. Setiap objek dia mesti ada satu daya ke bawah yang kita panggil sebagai daya berat. Bukan daya graviti Okey, seterusnya daya ke atas ni namanya daya apa? Siapa tahu? Bila objek masuk dalam air, ada satu daya apungan. Yes, dia adalah daya apungan yang kita panggil sebagai FB lah. Okey, daya apung yang bertindak ke arah atas. Okey, kenapa? Pernah tak awak alami situasi bila kita angkat beban yang berat, okey, tapi bila kita letakkan dalam air, awak rasa dia lebih ringan?
Mengenai daya apungan. Sebab dia dibantu oleh daya apungan. Daya apungan ni adalah daya tujah ke atas. Okey, nanti perbandingan magnetik daya kita akan tengok untuk yang seterusnya. Okey, so kita tengok dulu daya apungan. Okey, apa sebenarnya daya apungan? Dia ialah daya yang bertindak ke atas. Okey, apung sentiasa ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah. So daya apung ni terhasil bila ada perbezaan tekanan. Macam tadi kan kita berbeza kedalaman kan, atas dengan bawah berbeza kedalaman. So bila berbeza kedalaman, tekanan bahagian atas tak sama dengan tekanan bahagian bawah. So bila tak sama, dia akan mewujudkan satu daya apung. Okey, so kita tengok daya apung, daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam dalam satu cecair. Okey, sama ada dia suatu cecair ataupun kita boleh panggil sebagai bendali lah. Kenapa saya guna bendali? Sebab udara juga merupakan bendali. Okey, udara juga merupakan bendali. Okey, agak-agak apa objek yang terapung di udara? Gas. Abu. Objek. Kertas. Kertas. Dia boleh terapung pun di udara? Dia terapung pegun. Dia terapung tu dia stay je dekat atas, tak turun pun. Api. Awan. Bukan. Dia satu yang kita panggil sebagai belon udara panas. Tapi nanti dia jatuh kan you? Betul. Dia jatuh kerana apa? Kerana kita ada benda yang kita buat supaya dia boleh jatuh. Ada benda yang kita buat supaya dia boleh naik. Ada benda yang kita buat supaya dia boleh jatuh. Nak tanyalah, konsep untuk belon dengan kapal terbang sama tak agak-agak? Tak sama. Tak sama kan? Okey. Tak sama. Nanti kita akan tengok apa beza belon udara panas, prinsip kerja dia dengan kapal terbang. Kapal terbang kita akan belajar next class lah untuk prinsip Bernoulli. Okey, so tengok kat sini rumus bagi daya apungan boleh diterbitkan seperti berikut. Okey, awak tengok ini adalah H1, H2. Tinggi silinder ni adalah H. Okey, H. So kita ada daya F1 ke bawah, kita ada daya F2 ke bawah. Macam biasa kita ada luas permukaan lah, atas bawah luas permukaannya adalah sama. Okey. So, awak tengok tekanan pada permukaan atas. So, kita tahu tekanan adalah P sama dengan rho VG. Rho GH. Okey, rho GH. So, P1 adalah sama dengan H1 rho G. Rho G ni bendanya sama untuk semua. Kedudukan mana pun rho dengan G tak berubah. Okey, yang berubah bila tinggi berubah, tekanan berubah. So, dia kata daya yang bertindak pada permukaan atas. So, kita tahu awak jangan confuse P sama dengan rho GH. Dalam masa yang sama, kita tahu bahawa P sama dengan F per A. Okay. So, bila dia kata sebab kita nak relatekan daya dengan tekanan kan. Okay. So, sebab tu dia jadi F1 sama dengan P1A. P1 kita adalah yang ni. Maksudnya yang ni awak insert dalam sini. Menggantikan P1. Sebab tu dia kata daya yang bertindak pada permukaan atas untuk F1 adalah bersamaan dengan H1 rho GA. Okey, nampak Sini clear tak? Clear. Kita nak relate tekanan dengan daya. So dua rumus ni awak akan pakai. Kita nak insert sebab tekanan benda yang sama. So kita nak cari hubungan antara P dengan benda-benda ni lah. Okey, so sama juga pada permukaan bawah. Benda yang sama, cuma kita tukar dia punya kedudukan lah. Kalau ni P2, maksudnya dia di bahagian bawah. Sama juga H2 pun di bahagian bawah. So ini rumus yang pertama, ini adalah rumus yang kedua. Okey, so kita tahu daya paduan.
daya paduan, kita mesti tahu daya paduan adalah daya bersih. Maksudnya sama ada atas tolak bawah ke bawah tolak atas. Okey, kes kat sini arahnya adalah ke atas sebab kita nak refer kepada daya apung. Sebab bila dia boleh terapung, maksudnya dia boleh, contohlah, bila objek tu boleh terapung bergerak ke atas, maksudnya FB akan lebih besar daripada weight. Kan? Sebab objek tu naik ke atas untuk terapung, maksudnya kita katakan FB akan lebih besar daripada dia punya berat. So, daya bersihnya adalah F2 tolak F1. So, bila awak tolakkan, awak boleh buang, awak boleh faktorkan. Awak faktorkan rho dengan G dengan A. So, dia akan jadi rho A H2 tolak H1 G. G ni duduk kat depan pun tak apa, tak ada masalah. Ni sebab dia nak susun je. Okey, seterusnya bila kita dah buat macam ni, kita tahu bahawa perbezaan tinggi ni tadi, kalau refer kepada gambar, perbezaan H2 tolak H1 adalah, saya tak boleh ni. Ni, nampak? H2 tolak H1, perbezaannya adalah H. Ni, H. Sebab tu dia masukkan dekat sini perbezaan H2, H1 digantikan sebagai H. Okey, so dia akan jadi rho A H G. Okey, mana datang pula tiba-tiba jadi V kat sini? Macam mana boleh jadi V kat sini? Tak tahu lah cikgu. Sebelah tadi. Dekat sebelah mana sini? Info celik lah. Info celik, yang atas ke yang bawah? Atas. Atas. Okey, so dia bagi kat sini ketinggian silinder adalah H kalau isi padu silinder. So, kalau awak tengok isi padu silinder, apa rumus isi padu silinder? Dia adalah luas permukaan kan? Luas permukaan darab dengan H. Kalau ikut rumus pi j kuasa 2T. Ikut rumus lah. Maksudnya pi j kuasa 2 ni adalah luas kerata rentas yang bulatan ni darab dengan tinggi dia ataupun H. So AH ni sebenarnya adalah mewakili V, isi padu silinder. Okey, sebab itulah kita katakan daya paduan ataupun daya apung adalah bersamaan dengan rho VG. Okey, daya paduan ini dinamakan daya apung. Okey, untuk terbitkan rumusnya awak tak payahlah teruk sangat fikir. Okey, cukup sekadar awak tahu. Okey, maksudnya awak dah jangan confuse sebab okey, kalau P sama dengan rho GH, ini adalah tekanan. Okey, tekanan ataupun kita lebih kepada tekanan dalam cecair lah. Tapi kalau P sama dengan rho VG, ini adalah berkaitan P pula dah. F sama dengan rho VG. Ini adalah Archimedes. Okey, daya apung bersamaan rho VG. Beza dengan atas ni pada H dengan V sahaja. So awak jangan confuse. Kalau P sama dengan rho GH, dia adalah tekanan dalam cecair. Kalau F sama dengan rho VG, dia adalah berkaitan dengan Archimedes. Okey, clear Clear tak? Okey, cikgu. Okey, so inilah yang perlu awak hafal, apa yang dikatakan prinsip Archimedes. So, tak ada satu perkataan pun yang awak boleh buang. Maksudnya awak kena hafal semua. Okey, prinsip Archimedes menyatakan bahawa objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendalih mengalami daya apung yang sama dengan berat bendalih yang disesarkan. Objek tu, contoh, okey, kalau kita tengok, contohlah awak ada ni. Saya ada satu objek yang saya gantungkan dengan neraca spring. Neraca spring ni kita nak ukur dia punya daya lah. Okey. So, kita rendamkan sebahagian. Awak masuk ke bawah, awak rendamkan sebahagian. Air akan tersesat keluar, betul tak? Ni awak tengok tin Eureka ni. Tin Eureka ni dia ada satu corong tau untuk mensesarkan air.
So kita isi betul-betul pada paras corong yang sebelum dia keluar ni penuh-penuh. Okey, kemudian bila awak rendam sikit je, apa yang berlaku kepada air dalam tin Eureka? Ni keluar. Air akan tersesar keluar. Perkataan dia tersesar. Okey, air tu akan tersesar keluar masuk ke dalam bika. And then kita timbang guna neraca elektronik. So, kita tengok dia kata tadi kalau ikut prinsip Archimedes dia menyatakan bahawa apabila satu objek terendam sebahagian atau sepenuhnya dalam air, dalam satu bendalek, daya apung sama dengan berat bendalek tersesar. Maksudnya kalau direndam separuh, okey, ada bendalek yang tersesar di sini. So, berat sini, berat bendalek tersesar sama dengan daya apung. Daya apung yang bertindak ke atas objek tersebut. Kalau dia terendam sepenuhnya, kan lagi banyak air yang tersesar keluar, betul tak? Berbanding terendam separuh, maka sama juga pada ketika itu, kalau dia naik tinggi sini, okey, berat bendalek tersesar sama dengan daya apung yang bertindak terhadap objek tersebut. So, awak kena faham yang dia punya istilah dia pakai berat bendalek tersesar, bukan isi padu. Nanti ramai yang akan confuse tentang isi padu. So, awak kena faham daya apung ni sebenarnya adalah berat, bukan isi padu. Berat bendalek tersesar. Dia juga adalah bersamaan dengan rho VG. Maksudnya kalaulah misal kata, okey, soalan, contohlah dia kata, okey, berat bendalek tersesar adalah 10 Newton. Boleh tak saya cari isi padu air yang tersesar? Boleh tak? Tak boleh. Itu. Asal tak boleh pula? Boleh. Okey lah, let's say saya bagi, okey. Ada apa? Rho, okey. Let's say lah saya bagi rho sebab saya pakai air kan. Okey, rho 1000. Okey, G dah memang awak tahu. G awak adalah 9.81. Okey. So, awak dah ada rho, awak dah ada G. Boleh tak cari isi padu? Ini adalah isi padu bendalek tersesar. Boleh tak cari? Boleh. Bolehlah kan? Maksudnya kita ada berat bendalek tersesar iaitu 10 Newton. Berat bendalek tersesar sebenarnya adalah sama dengan daya apung. Maka 10 Newton sama dengan 1000 darab 9.81. Okey, V. So bolehlah cari V. Dapat jawapan dia berapa? 10 bahagi dengan 9,000. 981. 9,081. Dapat apa? 981. 981 juga? Ya. Oh, saya ingatkan point. Okey, 981. Unit dia apa? Unit dia apa? Ni isi padu Ya, isi padu. M kuasa 3. Tapi sini ketumpatan M kuasa -3. Okey, so dia akan jadi meter kuasa 3. Faham Boleh? Faham. Saya tak nak awak confuse berat dengan isi padu. Ingat, daya apung dia sama dengan berat bendalek tersesar. Sebab daya unit Newton, berat pun unitnya Newton. Takkan mungkin daya apung sama dengan isi padu. Sebab isi padu unit dia meter kuasa 3. Isi padu ni adalah sebahagian daripada pengiraan untuk daya apung. So, jangan keliru. Okey, so yang ni nanti bila awak naik kita akan buat. Okey, tunjuk kat awak bagaimana kita menentukan daya apung. So, kita tahu tadi bahawa daya apung adalah sama dengan berat bendalek tersesar. Okey, sebenarnya kalau awak guna juga untuk ni, prosedur yang ni, kalau awak tengok sebenarnya, okey, kalau peringkat awal, awak gantung beban ni di udara, pakai neraca spring. Okey, nilai yang ditunjukkan pada neraca spring ni sebenarnya adalah nilai berat sebenar. Okey, nilai berat sebenar kalau dia digantung di udara. Apa yang berlaku jika awak masukkan ke dalam air? Apa yang berlaku kepada bacaan neraca spring? Dia
Bertambah ya. Bertambah. Okey, contohlah kalau berat sebenarnya 10 Newton. Okey, bila saya rendam ke dalam ni, ke dalam air ni, okey, agak-agak bacaan rasa screen kurang daripada 10 ke lebih daripada 10? Kurang. Kenapa awak kata kurang, Kurang. Syarif? Ada daya apungan. Yes, sebab dia ada daya apung yang mampu nak tampung dia tau. Okay, so let's say lah kita kata dia punya berat tu yang kita panggil sebagai berat ketara Bila kita dah masuk dalam air, kita panggil sebagai berat ketara. Ni istilah-istilah yang awak kena tahulah. Okay, berat ketara let's say saya kata 6 Newton. Okay, berapakah daya apung yang bertindak ke atas objek tersebut? 4 Newton. 4, sebab daya apung adalah berat sebenar tolak berat ketara. So dapatlah 4 Newton. Tu salah satu cara lagi nak dapatkan daya apung. Sama ada daya apung dia boleh jadi 3 lah. Okey. Daya apung dia boleh jadi, okey, saya buat semaras kat sini. FB sama dengan berat bendali tersesar. Mesti ada perkataan tersesar Tak boleh berat bendali sahaja. Okey, FB juga adalah bersamaan dengan berat sebenar tolak ketara. Dia juga adalah sebenarnya bersamaan dengan rho VG. Okey, ada 3 yang boleh awak cari. Okey. Boleh Okey ke? Boleh juga. Okey. So kat sini dia kata Rajah 2.3 menunjukkan aliran dan hubungan konsep yang menerangkan eksperimen tadi. So kalau objek di udara dia adalah berat sebenar. Kalau objek direndam ke dalam cecair dia adalah berat ketara. Objek menyesarkan air. So tengok objek ni dia menyesarkan air, cecair. Apa yang dikatakan? Isi padu cecair adalah sama dengan isi padu bahagian objek yang terendam di dalam cecair. Let's say awak ada satu cecair. Okey. Contohlah. Ada satu bongkah terapung tau. So saya katakan bahawa bongkah ni dia punya isi padu. Isi padu bongkah. V bongkah lah saya katakan. Okey, V bongkah adalah 25 cm padu. Okey. Apabila objek ni dimasukkan ke dalam air, okey, kita masukkan objek ni ke dalam air. Okey, kita katakan 2/5 daripada bongkah terendam. 2/5 daripada isi padu daripada isi padu bongkah terendam dalam cecair. So, boleh tak saya tahu isi padu bendali tersesar? Boleh. Macam mana? 25 tolak 2/5 kali 25. Kenapa kena tolak? 2/5 darab 25. Tolak. Sebab dia kata 2/5 daripada isi batu bongkah terendam. Yang terendam tu is 2/5. Terendam 25. Faham kan perkataan terendam. Maksudnya isi padu bendali tersesar adalah 2/5 darab dengan 25. So dapat 10. Betul? Betul. 10 cm padu. So tu maksudnya di sini isi padu cecair disesarkan sama dengan isi padu bahagian objek terendam di dalam cecair. Kalau lah misal kata objek ni terendam sepenuhnya ke dalam air, berapa isi padu bendali tersesar? 25. Yes, 25 cm padu. Dia akan refer kepada objek tersebut punya isi padu. Isi padu tahu, bukan berat. Isi padu. Okey, seterusnya dikata kat sini objek mengalami kehilangan berat ketara. Okey, kehilangan berat ketara adalah berat objek di udara tolak dengan berat objek di dalam cecair. Seterusnya daya apung yang bertindak ialah berat cecair yang disesarkan. Okey, daya apung sama dengan berat cecair yang disesarkan. Bagaimana kita nak ukur berat cecair yang disesarkan? Yang ni lah kita pakai neraca elektronik ni.
Okey, sama ada awak nak gunakan dia punya perbezaan berat ketara dengan berat sebenar ataupun kita timbang. Timbang berat cecair yang disesarkan untuk kira dia punya daya apung. Okey, faham? Faham. Okey. So kita tengok pula hubungan antara keseimbangan daya dengan keadaan keapungan suatu objek dalam bendalih. Okey, kita ada 3 situasi yang kita akan tengok. So dikatakan apabila objek direndam ke dalam satu bendalih, objek tersebut akan mengalami 2 daya, iaitu berat objek yang disebabkan oleh graviti dan juga daya apungan yang disebabkan oleh bendalih yang disesarkan. Okey, keadaan keapungan objek ditentukan oleh magnitude, maksudnya nilai relatif bagi 2 daya tersebut. Okey, so Rajah 2.31 merumuskan keadaan keapungan. So, awak tengok keadaan keapungan, ada 3 keadaan yang awak kena tahu. Okey, yang ni apabila objek terapung. Sama ada dia terapung separuh atau terapung sepenuhnya. Sama ada dia terendam sepenuhnya tapi masih lagi terapung ataupun dia macam inilah pada permukaan. Okey, situasi yang kedua, apabila awak nampak ni, A ni ke bawah. Maksudnya dia bergerak ke bawah ke atas ni? Ke bawah. Ke bawah. Maksudnya dia bergerak ke bawah dengan suatu Daya. suatu A ni apa? Gajuan, pecutan. Suatu pecutan. Maksudnya bila objek ni bergerak ke bawah dengan suatu pecutan. Maksudnya pada ketika itu, awak rasa daya apung lebih besar daripada berat ke berat lagi besar daripada daya apung? Daya berat lagi besar. Yes, sebab bila dia bergerak ke bawah, of course daya yang ke bawah akan lebih besar daripada daya ke atas. Okey, seterusnya kalau objek tu bergerak ke atas dengan suatu pecutan. So apa yang berlaku kepada perbezaan daya ni? Siapa yang lebih besar? Apungan lagi Daya besar. apungan. Yes, daya apungan lebih besar daripada berat. Okey. Boleh faham? Faham. Boleh ke? Contohlah awak ada satu sama juga satu bikar. Okey, awak lepaskan satu bongkah kayu. Adakah bila awak lepaskan bongkah kayu ni ke dalam air, automatik dia terus terapung je? Tak, let's say lah kita kata bongkah kayu ni agak berat juga, okey. So, apa yang berlaku jika awak lepaskan ke bawah? Masuk dalam air. Sebenarnya dia akan masuk ke dalam dulu, kemudian baru dia naik balik dan akhir sekali baru dia terapung, betul? Betul. Itulah ceritanya. Apabila awak lepaskan ke bawah, situasi yang pertama, apa yang berlaku bila dia bergerak ke bawah dengan suatu pecutan, berat lagi besar daripada daya apung. Kemudian apabila dia bergerak naik ke atas, okey, pada ketika itu daya apung lebih besar daripada berat. Dan bila dia terapung, sebenarnya apa yang berlaku? Daya apung sama dengan berat objek. So, untuk ketiga-tiga situasi ni awak kena tahu, okey, kalau dia terapung dan pegun di permukaan air, terapung pegun di permukaan air, daya apung sama dengan berat objek. Okey, kalau misalnya kata dia bergerak ke bawah dengan suatu pecutan, maka kita katakan daya apung lebih rendah daripada W. Tapi kalau objek tu bergerak ke atas, kita boleh simpulkan daya apung lebih besar daripada W. Okey, boleh nampak Boleh. So, inilah cerita dia. Okey, ini cerita dia. Dia kata bila yang ni terapung, so W sama FB, daya paduan sifar lah. Okey, dah tak ada dah daya bersih. Daya paduannya adalah sifar. Keseimbangan daya tercapai objek terapung pegun di atas air. Kalau dia bergerak ke bawah dengan satu pecutan, maka W lebih besar daripada FB. Daya paduan akan bertindak ke bawah lah sebab daya paduan mengikut daya lebih besar. Okey, daya paduan bertindak ke bawah, tiada keseimbangan daya, objek bergerak ke bawah dengan pecutan. So, bila dalam keadaan begini, W lebih kecil daripada daya apung. So, daya paduan dia mesti bertindak ke atas. Tiada juga keseimbangan daya, objek bergerak ke atas dengan pecutan. Okey, clear part ni? Clear. Okey. Kalau tadi ni, saya ada satu lagi. FB sama dengan berat bendalih tersesar. FB sama dengan berat sebenar tolak berat ketara.
FB sama dengan row VG. Satu lagi. FB sama dengan sama. Apa tadi? Situasi yang pertama tadi. FB sama dengan tak ingat dah. W. Okey, maksudnya FB sama dengan berat objek. Tapi dengan syarat berat objek ni terapung. Baru boleh pakai yang ni. Ingat kalau berat objek tu terapung di permukaan air, barulah awak boleh pakai FB sama dengan W. Selalunya kita pakai FB sama dengan W ni, selalunya kita pakai ketika cerita tentang kapal. Okey, cerita tentang kapal. Okey, contohlah kalau kapal tu dia punya beratnya adalah 5,000 Newton. Maka daya apung dia juga adalah 5,000 juga. Okey, sebab confirm lah kapal tu akan terapung. Yang membezakan sama ada dia tenggelam banyak ke, tenggelam sikit ke, yang membezakan adalah disebabkan sama ada ketumpatan laut tu sendiri ataupun dia punya ketumpatan laut tu. So bila ketumpatan tu berubah, apa yang berlaku? Isi padu bendali tersesat juga yang akan berubah. Okey, tak apa tu kan kita tengok contoh. Okey, kat sini dia kata rajah 2.32 menunjukkan daya yang bertindak ke atas sebuah kapal yang terapung di permukaan laut. Okey, so kita tahu bila dia terapung, daya apung sama dengan berat kapal. Okey, bahagian kapal yang terendam di bawah air akan menyesarkan air. Of course lah, dia takkanlah betul-betul terapung atas permukaan, mesti dia akan terendam sikit, betul? So, yang bahagian yang terendam ni adalah akan menyesarkan air laut. Okey. So dia kata kat sini, kapal berada dalam keseimbangan daya, maka daya paduan sifar, oleh itu berat kapal sama dengan daya apung. Berdasarkan prinsip Archimedes, daya apung sama pula dengan berat air yang disesarkan. So, kita boleh kata berat kapal ni sebenarnya sama dengan berat air laut yang disesarkan. So, isi padu air laut yang disesarkan mesti sama dengan isi padu bahagian kapal yang terendam. So, awak jangan salah istilah tau. Berat mesti lawan dia berat juga. Daya pun lawan dia berat juga sebab berat ni ialah daya. Isi padu mesti dengan isi padu. So, isi padu air laut yang disesarkan mesti sama dengan isi padu bahagian kapal yang terendam. Okey, so kita tengok kat sini dia kata hal ini menunjukkan bahawa objek yang terapung dalam air perlu menyesarkan suatu kuantiti air yang beratnya sama dengan berat objek. Okey, kat sini dia kata sebuah kapal boleh terapung di lautan yang luas atau terusan air yang sempit jika terdapat air yang cukup untuk disesarkan sehingga berat air yang disesarkan sama dengan berat kapal. Okey, contohlah kalau misal kata kalau saya, okey, laut contoh, ketumpatan laut. Berapa saya letak je lah, saya dah tak ingat lah, 5,000. Okey, ketumpatan sungai. Laut dengan sungai siapa tumpat ni? Laut. Laut. Okey, let's say ketumpatan sungai adalah 2,000. Okey, saya bagi satu kapal. Berat kapal adalah 5,000 Newton. Okey. So, saya nak tahulah dekat laut ke ataupun dekat sungai, kapal ni akan tenggelam. Sungai. Bahagian tenggelam dia lebih tinggi. Sungai. Saya nak awak tahu sungai. Okey, kita tengok dia punya calculation, kita tengok dia punya daya apa kan. So, kita tahu FB sama dengan W. Okay, W sama dengan rho VG. Ataupun kita letak FB lah kat sini. FB sama dengan rho VG. So, kalau kat sini 5,000, kita ambil dulu pada keadaan sungai. Okay, rho kita 2,000. Kita nak cari V, graviti kita letak paling senang lah 10. Kita ambil 10 paling senang nak kira. Okay, V kita berapa? Sungai. 5,000 bagi 20,000. 0.25. Ya. 0.25 meter kuasa 3. Sikit benar kan. Okey.
tengok pula kalau untuk laut. Okey, 5,000 sama dengan daya apung sama Awak kena faham tau, walaupun dia duduk laut ke, sungai ke, mana-mana sahaja, daya apung sama dengan berat objek. Sebab itulah kita pakai nilainya adalah sama. So 5,000 sama dengan 5,000 V laut 10. So 5,000 bahagi 50,000 0.1 Betul tak? Yes, betul. 0.1 meter kuasa 3. So nampak tak bahawa bila dia di dalam sungai, dia akan menyesarkan air lebih banyak. Maksudnya dia menyesarkan isi padu air lebih banyak berbanding dia di dalam laut. Okey, maksudnya bahagian yang terendam pun adalah lebih tinggi. Sebab tu kita kata kalaulah kapal pergi kepada laut yang berketupatan rendah ataupun mana-mana kawasan yang berketupatan rendah, dia akan lebih tenggelam. Sebab dia perlu menyesarkan air sama banyak dengan dia punya berat. Okey, maksudnya isi padu dia macam ni dia kata. Dia kata berat air dia sesarkan mesti sama dengan berat kapal. Bukan isi padu Maksudnya berat air yang dia kena sesarkan tu mesti sama dengan berat kapal. So kalau berat kapal tu 5,000, duduk dekat sungai, dia kena sesarkan juga 5,000 Newton air. Okey, iaitu isi padu dia 0.5 lah. Tu maksud dia. Faham Okey, so kita tengok aplikasi prinsip Archimedes dalam kehidupan. Okey, hydrometer merupakan suatu alat pengukur ketepatan cecair yang mengaplikasikan prinsip Archimedes. Ni namanya adalah hydrometer. Dia macam tube plastik je, tapi dalam dia ni ada berbuli lah, ada pemberat. Hydrometer akan terapung pada aras kedalaman yang berbeza dalam cecair yang berlainan ketepatan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.33. Apabila hydrometer terapung pegun di dalam satu cecair, berat cecair yang disesarkan sama dengan berat hydrometer tersebut. Dalam cecair yang kurang tumpat, bahagian hydrometer tenggelam di bawah permukaan cecair adalah lebih besar. Ini sama konsep macam kapal tadilah. Kalaulah hydrometer ni dia ada berbuli pemberat kan, lepas tu dia ada skala tau. Skala ni adalah menunjukkan ketepatan cecair ni lah. Okey, let's say awak masukkan dalam satu ketepatan yang rendah. Sebenarnya gambar rajah buku teks ni macam ni Kalau awak tengok buku teks awak, dia ada satu bika di sini. Sini paras dia. Dia terapung di paras sini. Okey. So maksudnya awak tengok bahagian yang terendah di dalam air adalah sangat banyak. So nilai ketepatan cecair ini adalah rendah, iaitu hanyalah 0.90 sahaja. Okey, tapi kalau kita masukkan hydrometer ni dalam cecair yang berketepatan tinggi, bahagian yang terendam dia hanyalah sedikit sahaja. Maksudnya kita katakan cecair itu lebih tumpat. Tengok bacaan ketumpatannya adalah 1.10. Faham Faham ke? Faham. Okey. Seterusnya, aktiviti 2.11 membina penyelam Kartesan. Okey, yang ni sebenarnya nak suruh awak buat, tapi takut susah pula nak cari bahan. Tabung uji ni tak tahu nak replace dengan apa yang bagi berat sikit. Saya pernah buat sekali pakai penutup pen, tapi susah sikit nak jadi. Okey, saya pakai penutup pen dengan klip kertas, tapi susah nak nampak. Okey, sebab kita tak boleh nak trace dia punya perubahan isi padu air tu. Okey, tak apalah. Yang ni kita tengok dulu. Nanti kita tengok video pula untuk faham. Okey, kita tengok video dululah. Yuhu. Boleh tak main video ni? You. Okey, mungkin awak tak nampak sebenarnya apa yang berlaku. Okey, bila air ni berisi penuh, sekejap Air ni isi penuh, air dalam botol 1.5 liter ni diisi penuh dengan air, lepas tu ditutup tau. And then dia letakkan, ni adalah tabung uji yang dia letakkan air, lepas tu dia letakkan air separuh. And then dia terus terlangkupkan ke dalam air yang berisi ni lah. Okay, so awak akan dapati bahagian atas ni
air ke ruang kosong? Ruang kosong. Ruang kosong, udara kan? Ya. Okey. So, apa yang berlaku bila orang ni picit bahagian bawah botol ni, awak akan dapati bahawa hidrometer ni bergerak ke bawah. Lepas tu nanti awak tolong tengok perubahan panjang turus udara ni. Apa yang berlaku bila dipicit. Kemudian bila dia lepaskan apa yang dipicit tu, dia lepaskan secara perlahan-lahan. Okey, awak tengok juga kepada perubahan panjang turus udara yang terperangkap ni. So awak akan tengok dia akan slowly naik atas balik. Okey, diulang Tu dia picit tau. So ni bila dia lepaskan. Tengok pada perubahan turus tau. Panjang dia. Saya ulang lagi sekali kalau awak tak nampak. Okey, boleh? Boleh. Okey. So sebenarnya kita buat pakai air berwarna baru kita nampak sikit perbezaan dia punya panjang turus udara yang terperangkap. Okey, perbincangan. Bandingkan aras air dalam tabung uji semasa terapung di permukaan air dan tenggelam. So, aras air dekat mana yang lagi tinggi, sama ada terapung ke tenggelam? Tenggelam. Okey, tenggelam. Sebab apa? Sebab bila kita tengok, bila dia nak turun ke bawah, dia punya panjang turus udara terperangkap akan jadi pendek. Betul? Betul. Okey. So, dikatakan aras air dalam tabung uji semasa terapung di permukaan air adalah lebih rendah lah maksudnya kan? Lebih rendah lah kan? Okey. Seterusnya, bandingkan isi padu air di dalam tabung uji semasa terapung di dalam air. Aras air dalam tabung uji semasa terapung. Bandingkan isi padu air di dalam tabung uji. Okey, so isi padu dia bertambah lah. Berkurang tu juga kan? Okey, samalah. Okey. So, bagaimana isi padu di dalam tabung uji berubah semasa tabung uji? Okey, yang ni kita akan terang di sini. Sekejap. Ini sorry sebab buku teks dia online dia tak betul sikit. Okey, so kita tengok apabila tabung uji terapung di permukaan air, tengok panjang udara yang terperangkap adalah tinggi. Okey, seterusnya kalau tabung uji tenggelam di dalam air, tengok panjang turus udara terperangkap adalah pendek. Okey, seterusnya dikata rajah 2.37 menunjukkan prinsip kerja tangki balas menggunakan penyelam Cartesian. Ni namanya penyelam Cartesian tau. Okey, apabila tabung uji terapung di permukaan air, jumlah berat tabung uji dan berat air dalamnya sama dengan daya apung. So kita dah tahu kalau objek tu terapung pada permukaan air, duduk pegun di situ, maksudnya dalam tabung uji ni ada berat tabung uji dan juga berat air yang ada dalam tabung uji. So, berat tabung uji dengan berat air yang ada dalam tabung uji sama dengan daya apung. That's why dia boleh terapung. So, tekanan yang dikenakan pada dinding botol menyebabkan air ditolak masuk. Maksudnya bila awak kompres bahagian bawah ni, air yang dalam botol air ni akan menolak masuk ke dalam tabung uji. Akan ada lebih banyak air akan masuk ke dalam tabung uji. Okey, seterusnya apa? Apa yang menyebabkan, apa yang berlaku apabila air dalam botol ni masuk sedikit ke dalam tabung uji? Apa yang berlaku? Dia tenggelam. Yalah, kenapa dia tenggelam? Sebenarnya apa Air yang bertambah. sebab berat dia bertambah. Kita tahu sepatutnya daya apung yang dia boleh support untuk terapung bila berat tabung uji dengan berat air yang ada dalam tabung uji, contohlah 100 Newton. So kita tahu daya apung dia 100 Newton. Tapi bila awak kompres botol ni dekat bahagian bawah, dia akan paksa air masuk sikit dalam tabung uji. Apa yang berlaku? Mungkin dia punya berat tu dah bertambah menjadi 110.
So pada ketika ini kita tahu bahawa W lebih besar daripada daya apung. Daya apung tak boleh berubah, daya apung akan ikut yang asal kan. So bila W lebih besar daripada daya apung, sebab tu dia bergerak ke bawah. Okey, bila awak lepaskan perlahan, air dalam tabung uji ni dia akan keluar balik. Okey, bila dia keluarkan balik, pada ketika itu W akan dia akan bergerak naik ke atas dan W akan sama dengan daya apung. So prinsip kerja penyelam Cartesian ni sama macam prinsip kerja kapal selam. Maksudnya kalau kapal selam tu dia nak tenggelam ke dalam laut, apa yang dia perlu lakukan? Tambah berat. Dia tambah berat dengan mengisi air. Okey, kalau kapal selam ni dia ada ni tau. Okey, tengoklah contoh. Ini adalah pandangan kereta rentas untuk kapal selam lah pada dia punya tangki balas. Dia punya istilah dia tangki balas tau. Dalam tangki balas ni, okey, kalaulah dia nak tenggelam, okey, asalnya tangki balas ni dalam keadaan macam ni lah, ada sikit je air masa dia buat tangki balas. So kita katakan berat air dalam tangki balas tu yang sikit ni, okey, balas campur dengan berat kapal selam. Ataupun kita just ambil je berat kapal selam awal. Okey, berat kapal selam 10,000 Newton. So maksudnya kita tahu daya apung yang bertindak kepada kapal selam pun adalah 10,000 Newton. So kita nak sekarang ni, kita tak nak kapal selam ni terapung, kita dah nak menyelam dah ke dasar laut. Apa yang perlu kita lakukan? Kita akan pump air masuk ke dalam tangki balas. Tujuannya adalah supaya kita nak menambahkan berat kapal selam. Okey, so bila berat kapal selam bertambah, bila kita dah masukkan air, so berat kapal selam akan lebih besar daripada daya apung dia. Maka dia bolehlah tenggelam. Kalaulah dia nak keluar daripada laut pula, dia nak terapung kan, apa yang perlu dia lakukan? Dia keluarkan air. Dia paksa pula air tu keluar. Paksa air tu keluar, barulah dia boleh naik ke atas. Macam itulah prinsip kerja dia. Maksudnya penyelam Cartesian tu prinsip kerja dia sama macam kapal selam. Okey Okey, so kita tengok aplikasi prinsip Archimedes. Kalau tadi saya dah cerita tentang kapal selam, kita tengok pula garis Plimsoll. Kalau awak tengok kapal-kapal besar yang selalu berlayar di lautan, kita tahu lautan kita mempunyai ketempatan yang berbeza. Okey, ada kawasan ketempatan rendah, ada kawasan ketempatan tinggi. So inilah peranan garis Plimsoll. Garis Plimsoll ni kalau awak tengok dia ada abjad-abjad dia. Dia ada TF, FT dan semua benda-benda ni. So awak tengok refer kepada TF ni adalah air tropika, air tawar tropika. F adalah air tawar, T adalah air laut tropika, S air laut suhu musim panas, W air laut suhu musim sejuk, WNA musim sejuk Atlantik Utara. Okey, so yang ni tak hafal pun tak apa. Cuma cukup awak tahu apa tujuan dia letak garis Plimsoll pada kapal. Okey, agak-agak awak sebenarnya garis Plimsoll ni untuk apa Nak tahu berat kapal lagi. Katan air. Untuk Nak tahu pastikan berat kamu kapal. tak turun bawah sangat. Nak tahu had muatan maksimum kapal. Okey, untuk mengelakkan kapal tenggelam sebenarnya. Contohlah kalau dia berlayar kan, dia kan bawa muatan banyak kan. So bila dekat kawasan ketempatan tinggi, okeylah. Sebab berat benda yang tersesat tu sikit je. Tapi bila dia berlayar di kawasan yang lautan rendah, ketempatannya rendah, apa berlaku? Dia akan lebih tenggelam, betul tak? So sebenarnya garis Plimsoll ni adalah untuk tujuan keselamatan lah, untuk memastikan bahawa dia tak melebihi had muatan. Maksudnya kalau kalau dia tengok kat situ dia tak boleh nak lalu, dia kenalah gunakan laluan yang lain. Kalau tidak dia tenggelam lah. Okey, boleh So kat sini dia kata apa itu garis Plimsoll. Plimsoll mark adalah sebuah tanda pada lambung kapal untuk membatasi draft maksimum sebuah kapal demi keamanan dan keselamatan kapal sesuai dengan daerah atau musim di mana kapal tersebut berlayar. Tanda Plimsoll yang asal ialah sebuah bulatan dengan garis melintang melaluinya untuk menunjukkan draft maksimum bagi sebuah kapal. Tanda-tanda lain telah ditambah kemudiannya untuk menunjukkan ketempatan air yang berbeza. Maksudnya
Yang asalnya ini je lah kot, yang asal. Okey, lepas tu kita tambah pula tanda-tanda yang lain untuk tengok kawasan-kawasan laut lah. Saya kata tanda-tanda lain telah ditambah kemudiannya untuk menunjukkan ketepatan air yang berbeza dan jangkaan keadaan laut. Okey, kegunaan dia, saya kata kat sini, sebuah kapal laut yang diperbuat daripada logam boleh terapung di atas permukaan laut kerana tujah ke atas kapal sama dengan berat kapal. So ini biasalah, berat kapal sama dengan berat air tersesar, sama juga dengan daya apung. Okey, garis pelinsol ditanda pada sisi kapal untuk menunjukkan kedalaman yang selamat untuk berlayar. Ia juga digunakan sebagai garis panduan tentang betapa banyak beban boleh ditanggung oleh kapal dalam air yang mempunyai ketepatan yang berbeza. Okey, sebab kapal kita, kapal awal adalah kita punya kapal tanpa muatan. Kenapa kita bina dia melengkung? Kan kalau kita tengok kapal kan kita nak banyak ruang udara dan sebagainya, betul tak? Betul. Kapal kita dibina kan berongga, banyak ruang udara dan sebagainya. Sebenarnya kita nak menambahkan dia punya berat ataupun kita nak menambahkan isi padu kapal tersebut. Okey, supaya beban yang kita boleh letak tu banyaklah. Okey, so kita tengok pula untuk belon udara panas. Apa yang berlaku? Kita tengok ini kita ada injap payung terjun, ni tali injap, kita ada pembakar, kita ada tangki gas propana lah. Okey, so dia kata kat sini belon naik apabila injap payung tertutup, pembakar dinyalakan, udara dipanaskan. Berat belon ketika itu adalah lebih besar ke, sama dengan ke, lebih kecil daripada daya apung? Lebih kecil. Lebih kecil sebab belon naik. Belon naik. Maksudnya bila dia nak naikkan belon, apa yang dia perlu lakukan, dia mesti tutup injap payung ni, kemudian dia bakar gas. Okey, bila dia bakar gas, dia akan naik ke atas. Okey, kenapa dia boleh jadi ada daya apung? Kenapa boleh wujudnya daya apung? Sebab dia orang Tekanan haba panas rendah. Tak, awak kena faham daya apung ni terhasil bila ada bendalih yang disesarkan. So, bila dia nak naik ke atas, apa yang berlaku kepada udara-udara di sekeliling belon ni? Dia akan tolak, betul? Dia nak naik, dia kena sesarkan udara di sekeliling dia. Dia kena tolak udara di sekeliling dia pergi daripada dia, betul? Sebab dia nak naik atas. Betul. Betul? Sebab dia nak bergerak kan? So, dia perlu sesarkan udara di sinilah sebab dia nak lalu. So, bila ada sahaja udara yang disesarkan ataupun bendalih yang disesarkan, maka akan adalah daya apung yang terhasil. Okey. Betul tak? Saya nak tanyalah, kalau belon udara panas yang besar dengan belon udara panas yang lebih kecil, okey, yang mana yang boleh naik ke atas lebih jauh? Kecil. Yang besar. Yang besar. Kecil ke besar? Kecil. Okey, yang besar. Kenapa? Apa reason awak yang besar tu boleh naik jauh? Sebab dia nak ambil masa untuk banyak udara boleh Apa disesarkan. kaitan masa? Banyak udara dia boleh sesarkan. Masa pun. Asal apa? Tadi Banyak udara dia boleh sesarkan. Ya, banyak udara dia boleh sesarkan. Then kalau banyak udara dia boleh sesarkan, apa yang berlaku? Dia boleh terbang tinggi. daya apungan dia tinggi. Ya, daya apung tinggi. Sebab itulah dia boleh bergerak lebih jauh ke atas. Itu konsep dia. Kalau awak nak dia jauh ke atas, awak besarkan lagi. Bila besar, dia boleh sesarkan banyak udara keliling dia. So, bila banyak udara dia boleh sesarkan, maksudnya daya apung yang ada dekat dia pun akan tinggi. Okey, kalau dia kecil, dia hanya sesarkan sikit je. Bendalih keliling dia, berat dia sikit, berat bendalih yang tersesar tu sikit je. So, bila berat bendalih tersesar sikit, daya apung pun rendah lah. Okey, so dia tak adalah boleh terapung tinggi. So kat sini dia kata belon turun apabila injap payung dibuka. Maksudnya kalau awak dah penat duduk kat atas tu, terapung kat atas tu, dah rasa nak turun, awak tarik dah tali injap ni ataupun awak buatlah apa-apa, saya tak pernah naik, tak tahu. So untuk buka injap payung terjun ni supaya dia punya balance lah tekanan dia apa semua. And then dia pun bolehlah bergerak ke bawah. Pada ketika itu berat belon adalah lebih besar daripada daya apung. Sebab awak nak keluarkan udara kan? Awak nak keluarkan udara. Ataupun
ataupun nak tambah udara, bukan, nak tambah udara dalam dia. Okey, sebab tu dia kata berat belon besar daripada daya apung. Okey, faham? Faham. Okey, pandai. Seterusnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan prinsip Archimedes dan keapungan. Yang ni awak dah tahu. Kita tengok contoh satu je. Ataupun dua. Tengoklah Okey, Raja 2.1 menunjukkan garis L pada sebuah bot. Isi padu bot di bawah garis tersebut ialah 2.8 meter kuasa 3. Maksudnya kita satu garisan panjang L ni. So dia bagi tahu bahawa isi padu bot di bawah garis. Maksudnya isi padu di bawah garisan tersebut adalah 2.8 meter kuasa 3. Jisim bot ialah 600 kg. Berapakah berat muatan maksimum yang boleh dibawa oleh bot tersebut? Okey, ketepatan air adalah 1000, pecutannya adalah 9.1. Okey, so kat sini ini jisim bot ni tanpa beban tau. Jisim bot ni adalah tanpa beban 600 kg. So dia nak tanya berapa beban maksimum yang dia boleh bawa dengan keadaan garis L ni di bawahnya isi padu yang boleh tampung adalah sebanyak 2.8 meter kuasa 3 sahaja. Okey, so dikata kat sini katakanlah bahawa berat muatan maksimum tu kita letak sebagai B. Beban lah, B. Okey, isi padu bot di bawah garis L adalah 2.8. Maksudnya yang boleh kita benarkan dia terendam. Okey, isi padu bendalih yang tersesar adalah 2.8 meter kuasa 3 sahaja. Okey, apabila bot itu terapung dengan kedalaman rendaman di L, isi padu air yang disesarkan nampak sama kan dengan 2.8. Sebab L ni adalah garisan penyelamat. Maksudnya tak boleh lebih daripada L. Kalau terendam lebih daripada L, dia akan tenggelam. So L ni adalah penyelamat. Maksudnya kita katakan dia punya isi padu bendalih yang kita boleh sesarkan maksimum pun adalah 2.8. Okey, seterusnya ketepatan air adalah 1000, pecutan graviti 9.81, jisim bot 600 kg. Ini adalah maklumat-maklumat yang kita keluarkan daripada soalan. Okey, so apa yang kita tahu, berat bot adalah sama dengan mg ataupun sama dengan berat bot ialah mg. So berat bot campur dengan beban maksimum mesti sama dengan daya apungan. Sebab kalau lah awak kata berat bot tanpa muatan sama dengan daya apungan, masalah awak naik pun tenggelam bot tersebut kan. So kita katakan berat bot campur beban maksimum yang dia boleh tampung adalah sama dengan daya apungan pada garisan ni lah L ni. Okey, so dia adalah sama dengan berat air yang disesarkan. Dia juga adalah rho Vg. Okey, so untuk B, untuk dapatkan W 600 ni awak darabkanlah dengan 9.81. So berat bot adalah 5,886 Newton campur dengan berat beban maksimum sama dengan rho Vg. So bila awak settlekan calculation ni, awak akan dapati beban maksimum yang awak boleh bawa adalah 21,582 Newton sahaja. Okey, faham Okey, so bila kita cipta bot, awak kena cipta bot tersebut dengan mempunyai kita kata kapasiti muatan yang tinggi lah supaya daya apung dia pun tinggi. So tak adalah kalau misal kata awak buat bot tu, kalau contohlah awak buat bot tu flat je kat atas ni. Okey, maksudnya dia punya, kalau kita tengok dia punya berat bot pun tak ada isi padu apa semua, maksudnya tak ada udara, ruang udara dan sebagainya. So dia memang tak boleh lah. Dia punya daya apung betul-betul semata-mata berat bot tersebut lah. So kalau awak duduk, okey, awak duduk, mungkin dia akan tenggelam banyak. Okey, dan mungkin dia boleh terus tenggelam. Sebab tu apa-apa pun kita akan buat, kita akan modify supaya dia banyak ruang udara. So boleh dipenuhi dengan udara kan. So udara pun ada berat kan. So itulah yang mampu ditampung oleh kapal tersebut. Okey. Okey, contoh 2, dia kata gambar foto 2.8 menunjukkan sebuah rakit terapung di laut. Jisim rakit itu ialah 54 kg dan ketepatan air laut 1080 lah. Pecutan 9.81. Okey, berat rakit senang, awak just darab je lah 54 darab 9.81. Awak dapat 529.74 Newton. Okey, bandingkan berat rakit itu dengan berat air laut yang tersesar. Bandingkan berat rakit dengan berat air laut yang tersesar. Okey, so kita tengok kat sini, isi padu air yang disesarkan, okey, berat rakit kita 529.74, ketepatan, okey. Ni maklumat yang diberilah.
So kita tahu bahawa berat rakit sama dengan berat air laut yang disesarkan. So kira je lah macam biasa. Sorry, saya salah baca kat sini. Salah Kalau dikata bandingkan berat rakit dengan berat air laut yang tersesarkan, samalah. Sama. Berat rakit sama dengan berat air laut disesarkan. Okey, bila kita hitung isi padu, barulah kita gunakan yang ni. Okey, so kita tahu bahawa FB sama dengan W. So, FB sama dengan rho VG. So, sama je lah. So, kalau W tadi kita dah dapat 529.74. So, rho kita 1030. Graviti kita 9.81. Kira je lah beli macam biasa. Okey, faham tak? Faham. Senang je kan? Apa yang penting awak kena tahu bezakan berat dengan isi padu bendali disesarkan. Jangan sesekali awak samakan. Okey, daya apung berat objek. Daya apung berat bendali tersesar. Daya apung berat ketara tolak berat sebenar tolak berat ketara. Daya apung rho VG. Okey, boleh? Isi padu pula, kalau isi padu objek terendam sama dengan isi padu bendali disesarkan. Okey. Itu 5 perkara yang awak kena tahu. 5 perkara. Daya apung sama dengan berat objek kalau dia dalam keadaan terapung. Daya apung sama dengan apa tadi? Daya apung sama dengan rho VG. Daya apung sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. Okey, seterusnya isi padu objek yang tersesar, objek yang terendam sama dengan isi padu bendali tersesar. Okey, so clear tentang Archimedes? Panjang keluh tu. Clear. Okey, clear. Kalau clear kalau clear, so sampai sini dulu untuk hari ini. So macam biasalah awak buat latihan praktis formatif 2.5. Lepas tu saya nak tengok penilaian prestasi lah, masa dah lama tak tengok. Ambil. Okay lah, kerja saya bagi nantilah, saya bagi dalam Telegram. Okay. Saya belum sempat tengok lagi kerja apa nak bagi kat awak. Okay. Boleh cikgu.